Selamat petang, salam sejahtera. Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde, ulas jangan tak ulas, ulas sampai semua orang tahu. Adakah Muhyiddin Yassin akan kalah teruk di Pagoh? Menurut aku, pada pendapat aku, dia akan kalah di Parlimen Pagoh. Kenapa boleh berlaku begitu mendadaknya Muhyiddin kalah di Pagoh? Ini kerana gara-gara tularnya sebuah video yang memaparkan ucapan tuduhan liar pengerusi Perikatan Nasional itu, yaitu Muhyiddin Yassin, yang mana telah pun mengaitkan PH dengan kumpulan Yahudi dan Kristen, yang sebenarnya cuba mengambil alih pandangan Malaysia, bukan saja menunjukkan keterdesakannya. Berikutan gabungan itu semakin hari semakin ditolak rakyat. Di Johor, bahkan juga di Parlimen Pagoh, menjelang hari pengundian esok, malah juga menunjukkan bahawa beliau bakal kalah di Pagoh. Dengan membuat tuduhan liar ini, Muhyiddin dengan ini tentunya berharap ada keajaiban di saat-saat akhir mengelakkan kekalahan itu. Dia menggunakan isu ini menurut Anwar Ibrahim kena kehabisan modal. Aku setuju dengan Anwar Ibrahim kerana orang-orang yang seperti ini yang menggunakan isu agama dan bangsa ini yang cuma mencetuskan resis itu ialah satu perbuatan yang habis sudah modal. Kenapa tidak cakap saja rasuah? Banyak lagi orang yang ada makan rasuah. Banyak lagi isu tentang kemiskinan, isu tentang jalan raya, isu tentang macam-macam pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kenapa juga memilih isu yang amat sensitif itu? Kenapa juga harus memilih isu yang amat sensitif? Tidak takutkah Malaysia akan huru-hara kerana perbuatan yang tidak bertanggung jawab seperti ini? Adakah ucapan itu sebenarnya ucapan yang mana terdesak? Terdesak sangat mencari modal, mau tumbangkan PH, mau kalahkan PH, tapi akhirnya aku fikir tindakan Muhyiddin ini telah pun memakan diri sendiri, menjerut leher sendiri, atau dengan kata lain, dengan ini itu adalah tindakan seperti tindakan bunuh diri. Tidak semestinya beliau mengucapkan ucapan liar seperti itu, ceramah tuduhan liar seperti itu, boleh menarik perhatian para pengundi. Karena pada pendapat aku, para pengundi sekarang jauh lebih matang daripada para pengundi yang dulu-dulu. Pemikiran pengundi pada masa ini sudah jauh lebih matang berbanding pada masa-masa yang lampau. Karena sekarang ini media sosial amat memainkan peranan yang besar, yang mana walaupun cuba mengapi-apikan atau menipu ataupun apa saja, tuduhan-tuduhan liar dilemparkan, orang akan cepat-cepat dapat Google dengan segera, dapat mencari maklumat dengan segera, bahkan dapat ditepis dengan serta-merta oleh mana-mana arti politik yang berkaitan. Dengan itu, akan kedapatan dan terkantoilah sesiapa sahaja yang cuba memainkan isu-isu yang boleh dikatakan tuduhan liar itu akan dapat kelihatan dengan segera kantoi atau kedapatan. Bukan seperti dulu, sudah habis PRU baru disedari, oh rupa-rupanya ada pula tuduhan liar. Sekarang ini tak sampai 5 menit pun sudah bertebaran ke sana sini perkara-perkara seperti itu. Aku harap semua ahli politik yang bertanding di Malaysia ini janganlah fikir hanya untuk kepentingan sejenak. Sementara saja Anda mungkin mau menang, tapi Anda tidak tahu bagaimana rakyat di bawah ini. Kalau apa yang Anda kata itu boleh menimbulkan kebaikan, itu sangat baik. Syukurlah. Tapi kalau yang Anda ucapkan itu menimbulkan huru-hara dan ketakutan, kegusaran awam, bukankah perkara itu jauh lebih teruk? Jadi oleh sebab itulah aku pikir dengan apa yang telah Muhyiddin kata, keterlanjuran kata-kata Muhyiddin itu akan menjerut dia sendiri, akan membuatkan dia sendiri terpaksa menjawab. Dan sudah tentu hal ini membuatkan orang-orang yang mungkin selama ini menyokong Muhyiddin, mungkin selama ini berada di atas pagar, kali ini sudah jatuh di pagar yang sebelah pula. Tak kiralah mungkin mereka akan menyokong Perikatan Nasional, Pakatan Harapan kah, BN kah, atau Pejuang. Tak tahulah, atau bebas kah.
Yang pentingnya, orang-orang yang berada di atas pagar, yang mungkin mau menyokong Muhyiddin, terutamanya, mungkin akan mula menolak Muhyiddin. Karena mereka mula lihat betapa resisnya ucapan liar, tindakan liar tersebut, tuduhan liar tersebut. Kalau dulu Muhyiddin begitu gah mengatakan bahwa PAS itu menurut Muhyiddin adalah bermakna jika dulu Muhyiddin pernah menuduh PAS sebagai parti ajaran sesat. Terlebih kini beliau sendiri telah tersesat dalam membawa dirinya sendiri dalam politik di sebuah negara yang berbilang kaum. Semua ahli politik ini kadang-kadang aku hairan. Adakah mereka ini lupa Malaysia ini adalah negara yang berbilang kaum, negara yang mempunyai pelbagai agama, negara yang perlu ditakbir oleh seorang yang memang berjiwa demokrasi dan berbilang kaum. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, dulu Muhyiddin tuduh PAS sebagai parti ajaran sesat. Tapi sejak akhir-akhir ini, apabila beliau rapat dengan Presiden PAS, ternyata Muhyiddin kini nampaknya semakin hari semakin menyerupai seperti Hadiawang, seperti ucapan-ucapan PAS dalam pemikiran dan hujah politiknya. Kerana sebelum ini hanya parti Islam, yaitu PAS itu saja yang galak membuat tuduhan melampau terhadap kaum dan agama lain untuk meraih sokongan pengundi Melayu. Tapi kini Muhyiddin pula tiba-tiba berucap seperti itu. Walhal sebelum ini Muhyiddin pernah menjadi Perdana Menteri, dan lebih menarik lagi, Muhyiddin pernah menjadi Menteri Dalam Negeri. Beliau pernah menjadi Menteri Dalam Negeri. Oleh sebab itu, tuduhan Muhyiddin setelah hilang kuasa ini menghairankan. Kenapa dulu dia adalah Menteri Dalam Negeri, dia tidak ambil apa-apa tindakan seperti yang dia dakwa ini? Kenapa dia tidak ambil tindakan? Tapi sekarang yang sudah tiada lagi kuasa, hanya orang biasa, dan pada waktu kempen keluar pula isu-isu seperti itu. Kenapa? Itu persoalannya besar untuk kita semua. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, Muhyiddin sendiri telah mempamerkan dirinya yang tidak layak menjadi pemimpin di negara berbilang kaum ini. Walaupun bercita-cita besar untuk kembali sebagai Perdana Menteri, pengundi dengan ini tidak perlu berfikir panjang lagi dalam membuat keputusan. Beliau mesti dikalahkan di Pago. Dan gabungan PN yang dipimpinnya juga jangan sesekali diberi undi serta ruang untuk terus menghuru-harakan keharmonian di negara ini. Itu kata-kata daripada Sabudin Hussein. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.